waktu awak nak masuk rumah saya tadi, belakang awak, betul-betul dekat belakang awak, ada satu lembaga hitam tau. Waktu dia nak keluar ni, Cikgu Munah ternampak daripada anak mata dia ada satu kerusi yang elok tau atas meja. Ada 2 kerusi jatuh daripada meja masing-masing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Hanif Abdul Halim di dalam Sembang Kopi, channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana yang baru sampai ke Sembang Kopi pun saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, 4 kisah seram yang saya akan kongsikan dengan anda semua, yang mana kisah ini dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini dialami oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Said. Encik Said bagi tahu dia ingin berkongsi satu pengalaman seram sewaktu dia membeli satu cincin batu di satu, orang kata, kabut sale. Encik Said ni dia tinggal di Pahang. Tapi secara exactly dia tak bagi tahulah dekat mana. Cuma dia kata dia tinggal dekat Pahang. Dia memang suka tau pergi, orang kata, kalau ada tapak yang buka kabut sale tu, jualan yang dekat bonet tu, dia akan pergi. Sukalah beli air ke, beli apa ke, dia suka jalan-jalan. Tapi ada satu hari ni, waktu tu bila dia pergi seorang waktu tu. Isteri dengan anak dia tak ikut. Dia balik kerja, dia terus singgah sebab dia nampak ada tapak yang buka kabut sale. Dia pun jalan, dia tengok ada yang jual makanan, ada yang jual baju kan. Sambil-sambil dia cuci mata ni, dia tertarik dengan satu kedai tau. Bukan kedai lah, macam ada satu meja kecil yang dibuka oleh seorang pakcik. Pakcik ni dia jual barang-barang lama macam cincin, lepas tu ada kris, ada mata tombak, macam tu atas meja dia. Dia mula-mula hairan kenapa pakcik ni tak ada, orang kata apa, macam tak ada kereta lah, tak ada bonet kan. Dia jual atas meja. So dia pun datang, dia tengok-tengok. Pakcik tu panggil dia, Menak, tengok nak, mana yang berkenan. Dia cakap macam tu. Encik Said ni pun pergi, singgah lah, tengok. Tiba-tiba mata dia tertarik dengan satu cincin batu yang dia kata memang cantik. Warna dia macam warna hijau-hijau, yelah macam hijau-hijau cair macam tu. Tapi batu tu nampak cantik, menyebabkan Encik Said ni tertarik lah untuk beli. Dan dia tanya, berapa harga cincin ni? Cincin ni dalam 30 lebih je, 35 macam tu. Encik Said tak ingat lah, dia kata dalam range 30 sampai 40 ringgit. Lepas tu dia kata, okey lah cik, tak apa saya ambil ni. Sebab dia try dekat tangan dia, memang ngam-ngam jari dia. So pakcik tu pun jual, dia bayar dekat pakcik tu, and then dia pun jalan lah. Lepas tu adalah dia beli makanan sikit untuk dibawa pulang ke rumah untuk anak dan isteri dia. Lepas dia pakai cincin tu, dia kata bila dia balik rumah, anak dia yang kecil dekat rumah ni sering menangis. Menangis yang memang macam sakit perut tu, nangis. Sapu-sapu minyak tak mau, sapu-sapu minyak tak mau.
Sampaikan buka ayat macam ayat kursi apa semua dekat rumah. Tapi bila dia orang buka ayat-ayat dekat rumah untuk tenangkan anak dia, Encik Said ni pula rasa macam tak sedap badan. Dia rasa badan dia macam nak demam, pening kepala, macam tu. Dan selang lepas dia pakai cincin tu, dia kata dia dah tak boleh tidur dengan isteri dia. Sebab apa? Isteri dia cakap suami dia ni bau busuk. Encik Said lah, bau busuk, tak boleh tidur dengan suami dia. Dia cakap macam tu. Sebab suami dia bau macam bau bangkai, tahu. So Encik Said ni pelik lah, sebelum ni tak ada pula kan. So lepas dia balik kerja, dia mandi, dah pakai deodorant, pakai perfume apa semua, still lagi isteri Encik Said ni cakap yang dia ni bau busuk. Sampai kan isteri dia tak nak tidur dengan dia, kena tidur dekat luar. Waktu dia tidur dekat luar pula, dia kata waktu ni dia tidur dekat sofa. Okay, dia tutup lampu apa semua, yang buka hanya orang kata kipas je lah, kipas siling. Waktu dia tengah tidur, dia buka je mata dia. Waktu dia tersedar, and then mata dia macam mamai-mamai kan, berpisat-pisat mata dia ni. Dia buka mata, dia macam nampak ada satu susuk tubuh yang berdiri dekat dengan sofa. Tapi dia tak nampak muka sebab keadaan waktu tu gelap. So Encik Said ni pun pusing, ambil spek mata, dia pakai. Waktu dia pakai ni, perempuan tu macam berjalan masuk dalam bilik. So dia kata, oh isteri dia kot. Tak apalah, biarlah. Dia buka spek dia, dia letak dekat atas meja dan kemudian dia sambung tidur. Benda ni berlaku bukan satu malam je, banyak malam. Malam keesokan pun sama juga. Bila dia tersedar kan, benda tu ada dekat situ, macam tengok dia tidur. Lepas tu bila dia macam tengah tengok nak fokus, benda tu berjalan masuk dalam bilik. So dia kata, isteri dia kot, tak apa. Ada satu hari ni, dia bangun daripada tidur, dia cakap dia berbual dengan isteri dia. Lepas tu isteri dia macam minta maaf dekat dia lah, abang, minta maaf bang ya, saya memang tak boleh tidur dengan abang, saya tak tahu kenapa. Asal nak tidur je, abang bau busuk lah, dia kata. Mungkin hidung saya kot, dia cakap macam tu. Dia salahkan diri dia lah sebab sebelum ni tak ada kan. So Encik Said kata tak apa. Yelah, awak walaupun suruh saya tidur luar, malam-malam keluar juga tengok saya dekat luar kan. Isteri dia terkejut. Muka isteri dia berubah dan kemudian macam pucat lah. Lepas tu dia tanya isteri dia, kenapa dengan awak ni? Awak nampak apa ni? Dia kata macam tu kan. Dia pun tengok-tengok belakang. Lepas tu isteri dia cakap, bila masa pula saya keluar tengok abang kat luar? Kat sini Encik Said ni dah terkejut lah. Dah berapa malam dah saya terbangun daripada tidur, awak kan berdiri dekat sofa ni kan. Lepas tu awak terus masuk dalam bilik. Tak bang, saya tak tengok abang, mana ada. Saya tidur je sampai pagi. Awak janganlah nak takutkan saya, dia cakap dengan isteri dia. Isteri dia bermati-mati sampai cakap, sumpah bang, demi Allah saya tak keluar daripada bilik. Sampai dah main sumpah-sumpah ni, Encik Said ni percayalah. Okay, so apa yang dia nampak kan? Mula-mula dia tak terfikir lagi cincin tu. Sampailah satu masa dia kata dia nak kena pergi berubat. Dia takut macam ada sesuatu ikut dia. Tak tahu daripada mana. Yelah, dia pergi kerja kan, balik malam. So mungkin ada benda-benda luar yang ikut dia. Waktu dia tengah tengok TV, pernah sekali dia tengah tengok TV, dia perasan macam ada orang berdiri tengok dia daripada arah dapur. Dia ingat isteri dia. Bila dia pandang, dia tengok tak ada. Dan kemudian dia tengok balik TV. Tapi daripada anak mata dia, dia tak nampak lah. Tak nampak apa-apa dah. Okay. Bila dia dah hayal tengok TV, dia dah tak fikir pasal benda tu. Benda tu ada kat situ. Berdiri, betul-betul tempat yang sama. Bila Encik Said pandang, tak ada. Disebabkan itulah dia ambil keputusan lah untuk pergi berubat. Bila dia pergi je berubat, sampai je ada satu rumah ustaz lah yang agak jauh juga daripada rumah dia. Tapi kawan-kawan tempat kerja dia bagi tahu dia tahu. Okay, pakcik ni bagus, boleh buang macam saka apa semualah. Okay, dia pun pergilah ke rumah pakcik tu. Sampai je dekat rumah pakcik tu, bila dia nak masuk dalam rumah, pakcik tu tahan dia. Pakcik tu tengah duduk dalam rumah ni. Nanti awak tunggu dulu. Awak tunggu dekat luar, dia cakap macam tu. Encik Said terkejut. Okay, nak kata ramai orang dalam rumah tu, masa tu tak adalah. Ada dalam berapa orang je. Ada seorang yang tengah berubat, yang lain keluarga lah kot duduk. Dia kata, kenapa aku tak boleh masuk? Mungkin dia tengah nak, orang kata apa, ubatkan satu pesakit patient kot. Tu yang dia tak bagi masuk. Okay, dia duduk luar. Sampai je keluar, orang kata pesakit yang tengah berubat kat dalam tu, keluar je daripada rumah. Pakcik yang ubatkan dia ni
keluar, pergi dekat pintu dan kemudian tanya dekat Encik Said ni. Dia kata, awak ada saka keluarga? Dia cakap macam tu. Tak ada. Mana ada? Dia cakap macam tu. Awak pasti? Pasti? Dah lama dah. Memang tak ada lah. Saya tak pernah dengar cerita pun. Kan yang kan? Dia tanya isteri dia. Isteri pun cakap, rasanya tak ada. Okey, tak apa. Awak masuk. Okey, dia masuk. Lepas tu, isteri dia sekali lah masuk dengan anak-anak dia. Ustaz ni mulalah baca kan. Lepas tu dia cakap, okey, boleh ceritakan kat saya tak? Kenapa awak datang sini? Dia pun cakap, saya ni tak tahulah sejak dulu menjak ni macam sering macam nampak macam tu. Macam ada kelibat lah dalam rumah. Saya tak tahulah rumah tu yang masalah ke ataupun saya yang masalah, saya tak tahu. Okey, bukan masalah rumah. Saya pasti benda tu. Kat sini, Encik Said dah jadi macam, oh maknanya akulah ke? Dia macam tu kan. So, pakcik tu kata, dia pun mulakan baca apa semua kan. Dia kata, boleh tak awak tanggal semua perhiasan yang ada dekat tangan awak? Okey, dia pun buka lah satu-satu. Dia buka jam apa semua. Sampai dia nak buka cincin ni, dia kata dia rasa macam berat hati nak buka. Dia tak tahu kenapa. Dia kata macam, cincin nak kena buka juga ke Ustaz? Dia kata macam tu kan. Pakcik tu pun cakap, buka. Semua buka. Okey, dia pun buka. Letak atas satu kain tau. Lepas tu bila letak situ kan, pakcik tu baca. Dan kemudian pakcik tu kata, okey, pakai jam. Pakai ni, perhiasan yang ada kat tangan dia lah. Yang tinggal hanya cincin yang dia beli waktu dia beli kat kabut sale tu je. Yang ditinggalkan. Dan kemudian pakcik tu ambil kain tadi tu, yang dia letak atas kain tu, dia tutup, dan tu diikat. Encik Said ni tanyalah, cincin saya tu, kat macam tu. Awak nak baik tak? Dia kata. Nak lah, dia kata. Kalau awak nak baik, awak jangan pakai cincin lagi. Awak duduk je diam-diam. Okey. Dia pun ikat pakai macam satu kain juga tau, tapi dipotong kecil. Ini Encik Said bagi tahulah, dipotong kecil. Kemudian dia simpan dekat dalam satu peti. Lepas tu Encik Said ni dan juga keluarga lah, isteri dan anak dia, dibawa ke luar rumah. Luar rumah dia ni ada macam beranda, lepas tu ada meja minum. Ini Encik Said cakap. Sampai keluar je, Ustaz ni pun cerita, sebenarnya kalau awak nak tahulah, dia kata, waktu awak nak masuk rumah saya tadi, belakang awak, betul-betul dekat belakang awak, ada satu lembaga hitam tau. Lembaga hitam yang dia kata mukanya membusuk. Dan kemudian rambutnya kusut masai, kukunya panjang, matanya merah. Duduk betul-betul belakang Encik Said. Jadi Encik Said ni kata, ya ke Ustaz? Ya, sebab tu saya suruh awak duduk luar. Dan kemudian bila awak masuk, benda tu masih lagi di luar. Dia tak berani masuk lah rumah Ustaz tu. Jadi bila dah baca apa semua kan, Ustaz tu cakap sebenarnya yang ada, orang kata penghuni lah, adalah cincin tadi. So dia tanyalah, cincin ni awak dapat daripada mana? Cincin tadi tu saya beli dekat kabut sale lah, tempat macam pasar malam je tu, dia cakap dengan Ustaz tu. Okey, tak apa. Cincin tu biar saya simpan sebab saya nak hapuskan lah. Jadi kalau awak terus pakai, lama kelamaan dia akan makan diri awak. Ya ke Ustaz? Ya. Sebab mula-mula awak akan nampak penampakan. Lama-lama awak dah tak ada rasa minat dekat isteri awak. Dan kemudian awak akan jadi panas baran. Itu panas baran tu dah kategori yang paling kritikal lah. Benda tu dah mula nak masuk dalam badan Encik Said. Mula-mula dia macam ikut, lama-lama dia macam nak bersatu tau dengan Encik Said. Encik Said kata yelah, kalau nak percaya pun benda tu dah memang jadi kan. Kalau tak percaya pula, takkanlah Ustaz tu nak tipu dia kan. Dan selepas daripada dia berubat tu, dia dah tak pakai dah cincin tu lagi, rumah dia okey je. Rumah dia jadi macam biasa balik. Kalau sebelum ni rasa macam ada orang tengok, rumah jadi panas, anak sering menangis. Lepas tu bila buka ayat Quran, dia pula macam nak demam. Dah tak ada lagi dah. Kejadian-kejadian macam tu dah tak ada lagi. So memang confirm lah cincin tu tadi. Tapi selepas, dah lama lah, lepas daripada tu, dia pergi lagi lah dekat kabut sale tempat dia beli cincin tadi. Dah tak nampak dah pakcik tu menjual di situ. Mungkin pakcik tu tak berniaga lah, ataupun memang pakcik tu tak wujud ke, Encik Said ni tak tahulah. Jadi pada pendapat anda macam mana? Kisah Encik Said ni seram ataupun tidak?
Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang kedua ni pula dikongsikan oleh seorang pengirim kita yang ingin digelar sebagai Cikgu Munah. Cikgu Munah ni dia mengajarlah di sebuah sekolah yang terletak di Balok. Balok Terengganu ke Pahang Dia mengajar pelajar darjah 2, darjah 3 dan juga darjah 5. Dan dia juga guru kelas untuk satu kelas darjah 2. Dia ada satu habit tau. Dia suka mengajar dalam kelas yang bersih. Boleh katakan semua cikgu, betul tak? Tapi dia kata setiap minggu sekolah dia akan adakan kelas paling bersih, kelas paling tak bersih, macam pertandingan lah. Kelas mana paling bersih dapat hadiah. Hampir setiap minggu kelas Cikgu Munah ni yang menang. Sebab Cikgu Munah ni dia akan kemas tau kelas dia selepas dia mengajar. Kalau ada satu hari ni kelas dia last sekali, pelajar-pelajar semua balik, dia akan susun kerusi atas meja. Lepas tu dia akan sapu satu kelas tu. Tak ada siapa yang suruh dia, tapi dia memang suka. Dia belum berkahwin lah pada waktu tu. So lepas dia disapu kelas, dia akan balik ke bilik guru untuk buat kerja dia. Tapi ada satu hari ni, mana hari yang dia kena ganggu lah. Habis je waktu kelas dia mula rutin dia. Susun kerusi, susun meja, sapu kelas, semua. Bila dah settle, dia tengok atas meja dia ada buku yang dia perlu bawa lah pergi ke bilik guru. Sebab dia nak tanda kerja budak-budak ni. Jadi pada waktu tu dia malas nak balik ke bilik guru. Dia kata dia tanda je lah dekat dalam kelas. Jadi dia buka satu kipas yang berada di depan. Dalam kelas dia ada 3 kipas. Dia buka satu kipas, sambil tu dia tandalah buku. Duduk dekat meja guru ni, dekat depan. Okay, dia pun tanda. Dia nampak lah ada student yang lalu, ada cikgu juga yang lalu. Lepas tu cikgu tanya dia, Munah, kau tak balik bilik guru ke? Kenapa duduk dalam kelas seorang? Tak apalah, aku nak tanda buku ni sikit lagi aku pergi, dia kata. Betul okey, aku pergi dulu. Okey. Kawan guru dia pun pergilah ke bilik guru. Dia ni sambunglah menanda. Waktu dia tengah tanda buku ni, dia tengah fokus lah dengan buku ataupun kerja dia ni, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi kerusi yang digerakkan. Macam kedek-kedek gitu. Kerusi atas meja kan, terlongkop kan, macam kedek-kedek gitu. Dia pun tengok. Bila dia tengok, semua okey je. Tak ada sebarang pergerakan lah. Dia expect, kelas lain kot. So dia buat tak tahu. Dia kembali tanda. Kali kedua ni pula lebih menyeramkan. Dia dengar ada satu bunyi meja yang beralih. Macam tu. So dia pun masa ni dia dah terkejut. Dia tengok keliling. Lepas tu dia nampak ada satu meja yang mula sengit sikit. Dia cakap lah, dia nampak benda tu. So dia kata, macam mana meja boleh bergerak kan? Mana boleh, tak mungkin ditiup angin, meja berat kot. Meja sekolah rendah pula kebanyakannya kayu. Ini Cikgu Munah cakap. Kebanyakannya kayu. Jadi tak mungkin ditiup angin. Jadi dia pun ambil buku, semua dia kemas. Dia kata dia buat kerja dekat bilik guru lah. Dia dah mula rasa takut tau. Okay, dia angkat buku dia. Waktu dia nak keluar ni, Cikgu Munah ternampak daripada anak mata dia ada satu kerusi yang elok tau atas meja. Ada 2 kerusi jatuh daripada meja masing-masing. Menyebabkan Cikgu Munah ni lari keluar daripada kelas menuju ke bilik guru. Bila sampai kat bilik guru, dia dah macam mengah lah sebab dia berlari kan. Kawan-kawan dia pun tanya, kenapa kau ni Munah? Tak ada, aku macam tak tahulah, macam kena ganggu lah dekat kelas tadi, dia cakap macam tu. Kawan-kawan cikgu yang lain, kenapa kau buat kerja seorang-seorang dalam kelas? Tak apa. Kau boleh teman aku. Kenapa pula? Aku nak tutup kipas lah. Tadi aku tak lupa nak tutup kipas. Sekejap. Dia pun panggil kawan guru lah. Guru juga tapi lelaki. So guru ni lah yang pergi tutup. Dia tak payah pergilah. Cikgu kata apa? Kelang kau kat mana? Biar aku pergi tutup. Okay. Cikgu ni pun pergi. Tutup kipas apa semua. Dan dia tu sambung lah menanda buku dia di bilik guru.
Gangguan ini berlaku petang dalam pukul 4 macam tu. Tapi dia kata sangat menakutkan lah, sebab macam mana kerusi tu boleh jatuh sedangkan dia dah letak elok-elok dah. Dan macam mana pula meja boleh bergerak dengan sendiri sedangkan tak ada orang dalam kelas tu, hanya dia seorang saja. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan, pengalaman seram daripada Cikgu Munah ni. Seperti biasa, pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kisah seram kita yang ketiga ni agak istimewa sebab ianya bukan berlaku di negara kita. Kisah ini dialami oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Ashraf. Encik Ashraf ingin berkongsi satu pengalaman seram sewaktu dia bekerja sambil belajar di sebuah tempat yang diberi nama Frankfurt dekat negara Germany. Dia ni bekerja di satu syarikat otomotif di Malaysia. Tapi dia dihantar ke sana selama 6 bulan untuk bekerja sambil belajar di satu kilang kereta dekat sana. Semua orang kata perbelanjaan daripada segi tiket, apa semua memang dah company akan bayar lah, company akan sponsor. Bila sampai sana pula, dia ingat dia kena duduk, dia kena cari rumah lah. Tapi rupanya kilang dekat Frankfurt ni dah sediakan satu apartment tingkat 2 untuk dia. So dia happy lah, tak payahlah nak cari rumah ke apa kan. Bila sampai saja ke sana, dia masuk saja dalam rumah. Dia kata rumah ni okey je. Dia ada benda-benda basic. Dia ada satu bilik, dia ada bilik air, dia ada dapur, ada ruang makan sikit, ada ruang tamu, lepas tu ada beranda. Itu je. Rumah dia bertingkat-tingkat lah, tapi dia tingkat 2. Bila dia masuk, dia kata okey, rumah semua okey, tinggal dia sesuaikan diri je lah dekat rumah tu. Betul tak? Okey. Gangguan itu berlaku di apartmen ni. 2 minggu pertama, dia diganggu sehingga kan dia keluar daripada rumah ni, pindah ke rumah yang lain. Okey, untuk minggu yang pertama tak banyak gangguan-gangguan ekstrim lah. Cuma dia kata gangguan-gangguan macam barang-barang sering beralih tempat dengan sendiri. Contohnya, dia tengah tidur, handphone dekat sebelah kepala. Tiba-tiba dia sedar-sedar, telefon dia dekat atas almari TV. Ada juga dia letak kunci kat sini. Bila dia keluar daripada tandas, dia tengok kunci dia tak ada kat situ. Kunci dia ada kat tempat lain, beralih. Kat sini Encik Ashraf boleh terima lagi lah. Dia kata mungkin salah dia lah. Dia salah letak, dia cari tempat lain, dia letak tempat lain. Macam tu. Tapi pernah satu kejadian yang mana dia tengah minum air. Waktu tu malam dia tengah minum air, dia letak cawan di atas meja. Dan kemudian dia pergi ke tandas untuk buang air. Bila dia keluar daripada tandas, cawan itu dah beralih. Cawan tu dah beralih ke atas meja yang berada di tepi sofa, betul-betul depan TV. Kat sini Encik Ashraf kata confirm dia memang minum atas meja. Macam mana cawan tu boleh bergerak ke situ? Okey, gangguan yang lebih ekstrim pada minggu yang kedua, yang mana dia tengah tidur. Dia ni suka tidur di hadapan televisyen. Dia memang daripada kat Malaysia pun, dia suka buka TV, lepas tu dia tidur. Macam tu. Dia tak boleh yang namanya tutup lampu semua gelap, lepas tu tidur dengan tenang, tak ada. Dia mesti buka TV, sambil-sambil dia tengok TV, dia hayal dan dia tertidur. Waktu dia tengah tidur ni, dia tersedar disebabkan bunyi suara TV yang kuat. Kuat, seperti ada orang yang naikkan volume dia. Waktu tu dia punya remote berada di sebelah dia. Dia ambil remote tu, dia kecilkan. Volume kat TV waktu tu dekat 80. Mungkin 70 something lah. Dia kata, waktu dia tengok tadi dalam berapa belas je. Macam mana boleh naik sampai 80? Oh, mungkin dia, orang kata apa, dia tidur tu, dia terlanggar remote, tekan kot. Dia masih lagi berfikir positif lah. Dia pun kembali tidur. Sekali lagi kejadian tu yang mana suara TV tu dikuatkan sampai dia tersedar. Dan kemudian dia tengok remote dah tak ada kat sebelah dia. Remote dah beralih ke atas almari TV. Waktu ni dia bangun daripada tidur. Dia tutup TV. Dia kata dah lah, malam ni dia tidur dalam keadaan gelap je. Dia pun dah ngantuk sangat sebab dia dah terbangun 2 kali kan. Dia pun tidur balik semula. Keesokan paginya dia bangun.
sekali lagi dia terkejut apabila TV di rumah dia ni menyala. Seperti ada orang yang on TV dia. Menyebabkan dia terus jumpa owner apartment ni. Dia kata dekat Eropah kebanyakannya dia satu, orang kata apa, rumah dia akan ada satu owner yang duduk dekat situ. Jadi dia jumpa, dia kata dia nak tengok CCTV boleh tak? Security camera kan. Orang tu kata kenapa? Sebab saya rasa ada orang masuk rumah saya. Dia cakap macam tu. Sebab dia kata TV dia macam nyala sendiri waktu dia tengah tidur kan. So dia orang pun tengoklah CCTV ni. Tapi memang tak ada orang masuk pun. Lepas dia balik daripada makan kat luar, tak ada lagi orang masuk sampai ke pagi. Maknanya memang dia seorang dalam rumah. Dan gangguan yang menyebabkan dia pindah daripada rumah ni adalah waktu tu dia sedang solat di dalam bilik. Okay. TV dibiarkan menyala sebab dia tak nak keadaan macam sunyi sangat, tak nak. So dia kecilkan, dia pun solat. Waktu dia tengah solat ni, dia dengar dengan jelas di telinga dia yang mana volume di TV ni dinaikkan sampai jadi kuat menyebabkan Encik Ashraf ini berhenti solat, keluar daripada bilik, tengok dekat TV ni remote-nya ada kat atas sofa. So dia pun ambil, dia kecilkan. Dalam masa yang sama dia pandang ke sebelah kanan, ruangan dapur. Ada satu microwave Microwave ni seperti ada orang yang pusing. Dalam dia ada lampu dan kemudian piring di dalam dia tu berpusing. Sedangkan dalam tu tak ada makanan. Cuba korang bayangkan. Encik Ashraf ni pergi terus dekat microwave dia tu, pusing balik, off balik kan. Dia kata, siapa yang pusing ni? Dia kata. Dia tahu dah rumah ni ada something. Dan kemudian bila malam terakhir, sebelum dia berpindah keluar, dia cakap dia terkena gangguan yang mana dia tidur dalam bilik. Dia takut nak tidur kat ruang tamu. Dia tidur dalam bilik. Waktu dia tengah tidur, dia sedar-sedar. Daripada tidur dia ni, dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang berpakaian skirt. Macam baju skirt kan, warna putih, rambutnya mengerbang, tutup sebelah muka, kepalanya sengit, betul-betul berdiri tercegat depan pintu bilik. Encik Ashraf ni dia terkejut dan kemudian dia ambil selimut, dia tutup muka dia. Dia baca ayat apa yang dia tahu. Kemudian bila dia buka, benda tu dah tak ada lagi. Malam tu juga dia kemas baju dia. Sampai ke pagi dia tak tidur. Sebab dia kata waktu dia tersedar tu dalam pukul 3 lebih. Dia tunggu sampai subuh dan kemudian dia keluar. Dia kontak balik dengan kilang tempat dia kerja ni untuk carikan dia apartmen lain. Sebab dia tak nak tinggal kat apartmen tu. Apartmen tu banyak gangguan. So dia pindahlah. Kilang tu carikan rumah yang lain, dia pindah dan rumah tu okey je, tak ada apa. Tapi yang menariknya bila dia balik ke kilang, dia berbual lah dengan orang-orang dekat kilang ataupun kawan-kawan dia. Dia orang semua bercakap pasal sebenarnya dah banyak dah orang daripada luar, bukan daripada Malaysia je, daripada negara lain pun datang. Kilang akan bagi duduk dekat rumah tu, tapi tak lama. Biasanya seminggu 2 akan keluar. Dan yang paling cepat ada daripada negara Arab. Okay, dia datang ke Frankfurt ni, dia belajar, duduk rumah tu 2 hari je. Lepas tu dia terus keluar. Menjawablah persoalan, maknanya memang rumah itu yang bermasak. Jadi itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Ashraf ni sewaktu dia belajar di sana. Bekerja sambil belajar di sana. Ada pendapat korang macam mana? Seram atau tidak? Boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini dialami oleh seorang pengirim kita yang bernama Encik Irsyad. Encik Irsyad ni adalah seorang pegawai polis ataupun anggota polis yang bertugas di Sungai Petani Kedah. Kisah dia agak ringkas tapi pada saya menarik dan menyeramkan.
Pada malam tu, Encik Irsyad ni bersama dengan seorang lagi rakan dia membuat rondaan, menaiki kereta lah, kereta radio car tu kan. Dia ronda dekat satu kawasan taman. Dia kata kawasan taman ni memang menjadi rutin. Dia memang akan buat rondaan sebab banyak sangat kes pecah rumah dekat kawasan tu. Jadi hampir setiap malam lah dia akan buat rondaan. Cuma ada masa dia ronda agak lewat lah. Ada yang dia ronda awal-awal pukul 9 dia dah ronda. Ada satu hari tu shift dia kena ronda waktu malam. Waktu kejadian seram ni berlaku, jam menunjukkan pukul 1 lebih. 1 lebih malam. Malam, 1 lebih pagi lah kan. So Encik Irsyad ni bersama dengan kawan dia menaiki kereta radio car ni masuk ke kawasan taman. Pusing, masuk ke satu lorong. Tiba-tiba Encik Irsyad ni dia ternampak di tepi jalan. Seakan-akan ada satu perempuan yang sedang berdiri. Bajunya agak kusut masai. Seperti, yelah, Encik Irsyad kata mungkin ada benda yang tak baik lah berlaku pada dia. So sebagai anggota polis, dia kata menjadi tugas dia lah untuk pergilah ke arah perempuan ni tadi dan tanyalah apa yang tak kena dengan perempuan ni, nak balik ke mana, macam tu kan. So dia tunjuk dengan kawan dia. Kau pergi dekat perempuan tu. Mana? Perempuan mana? Tu lah, yang dekat tepi jalan tu, cakap tu. Lah, kenapa dia macam tu? Jom, kita pergi sana. Dia pun bawa lah kereta tu. Bukan dia lah, kawan dia bawa lah pergi. Sampai dekat perempuan ni, Encik Irsyad pun turunkan dia punya tingkap. Nampaklah muka perempuan ni yang pandang ke bawah. Lepas tu macam nangis. Macam tu. So dia tanya dengan perempuan ni, Cik nak balik mana? Cik okey tak? Dia cakap macam tu kan. Lepas tu perempuan ni tak semena-mena pusing daripada menghadap ke kereta ni. Dia pusing ke arah belakang dan kemudian berjalan ke satu kawasan semak tau. Menyebabkan Encik Irsyad ni keluar daripada kereta. Sebab perempuan ni macam nak jauh daripada kereta polis kan. Dia pun buka pintu, dia keluar daripada kereta. Dia pun macam panggil lah, Cik gitu. Perempuan ni berjalan menuju ke arah semak tu dan kemudian hilang daripada pandangan. Encik Irsyad. Menyebabkan Encik Irsyad ni terdiam. Sebab bukan perempuan tu masuk dalam semak, tak. Perempuan tu berjalan ke arah semak dan kemudian dia hilang. Encik Irsyad ni pandang kawan dia. Kawan dia waktu tu pandang dia kan. Masuk. Confirm ni bukan orang lah. So Encik Irsyad ni macam tercari-cari tau. Mana perempuan tadi? Tiba-tiba tengah dia berfikir ni, dia terdengar ada suara macam hilaian daripada atas pokok tepi dia. Tak payahlah saya buat kan bunyi dia macam mana, anda pun tahulah. So bila dia dah dengar bunyi hilaian tu, lari lah dia masuk dalam kereta dan kemudian kawan dia pun terus bergegas tinggalkan tempat. Sampai je dekat orang kata balai ni, dia pun turun dan kemudian dia ceritalah dengan kawan-kawan dia apa yang berlaku. Tapi kawan-kawan dia semua tak pernah lah kena. Cuma dia cakap betul, aku nampak perempuan tu. Ingatkan perempuan tu orang, rupanya hilang macam tu je. Kawan-kawan dia tak percaya, tapi sebab ada seorang lagi kan yang bawa kereta tu, bukti. So dia kata okeylah, tak apalah. Tutup macam tu je lah ceritanya. Cuma Encik Irsyad kata sangat menyeramkan lah sebab dia dah keluar daripada kereta. Tiba-tiba dengar suara hilaian tu daripada atas pokok tepi dia. Kalau dia pandang, tak tahulah dia nampak tu Kak Ponti ke apa ke, dia tak tahu. Sebab biasa hilaian ni lebih kepada lang kan, langsu kan, orang pun tahulah, ataupun Kak Ponti ke. Itu antara gangguan lah yang dia kena. Ada lagi gangguan-gangguan lain yang tapi pada dia itu semua orang kata gangguan yang sikit-sikit lah. So dia orang macam alah itu standard lah sebab dia orang meronda malam kan. Tapi ini adalah gangguan yang paling teruk yang dia pernah kena sepanjang dia membuat rondaan pada waktu malam. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Encik Irsyad. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Yang mana anda semua yang sudi berkongsi kisah-kisah seram anda kepada saya, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana yang baru sampai ke Sembang Kopi ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya,
anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya storykan ke anda ni, saya hargai sangat-sangat kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Itu saja daripada saya. Jaga diri anda baik-baik. Yang mana memandu, memandulah berhati-hati, kan? Hari Minggu ni berjalan, mandu hati-hati, ya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.